Baik, Hawa. Hari ini hari Selasa. Seperti biasalah kita akan berkongsi bersama dengan penonton menu-menu yang cukup istimewa. Tapi hari ini lebih sikit istimewanya sempena dengan Hari Malaysia yang kita bakal sambut pada 16 September nanti. Tetapi sebelum itu, jom kita saksikan TikTok pilihan pada hari ini. Okey, Assalamualaikum. Nak share sikit macam mana nak masak bubur pada pasti Sarawak, you all. So, goreng bawang merah, bawang putih. Then, letak udang. Letak ayam pun boleh. Sotong pun boleh. Then, bumbu dia tadi saya dah letak air. Letak air secukupnya. Then, baru kita tuang masuk ke dalam periuk kita ni. Suruh dia macam pecah minyak sikit. Kalau nak letak cili giling, letak cili giling. Okay? Nak buat pedas sikit kan? And then letaklah sos pula dah. Apa nama tu? Pasti sedap ke apa ke. Letak air sikit tadi. Dah mendidih sikit baru letak kita punya sayur-sayuran. Macam ni daun ubi. Letak midin. Daun kunyit. Kacang panjang. Kangkung boleh. Saya tak recommend letak kobis ya. Kobis dan carrot saya tak recommend. Dengan brokoli saya tak recommend. Sebab dia punya rasa akan berbeza daripada rasa asal dia. Letaklah kulat. Cendawan gitu. Okey. Gaul sampai dia punya daun layu sikit. Rasa dia pun dah gitu. Bolehlah sediakan untuk kita berbuka puasa. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu dia antara resepi bubur pedas yang terkenal di negeri Sarawak. Jadi itulah yang kita bawakan kepada anda pada hari ini, iaitu menu masakan Borneo. Saya tahu Hawa memang lapar sebab tadi dia tak sempat nak makan. Alamak. Jadi hari ini Hawa akan kelaparan sepanjang 1 jam ini. Tapi kan Hawa, antara makanan Borneo ataupun Sabah dan Sarawak yang pernah awak cuba, apa yang awak pernah cuba? Yang lazimnya kalau ke Sarawak, jarang-jarang saya ke Sarawak, antaranya adalah laksa Sarawak. Betul. Sebab saya memang penggemar laksa. Kalau mana-mana negeri saya pergi pun akan cuba laksanya. Kalau Sugi? Saya dulu pernah ke Sarawak sebab khidmat negara kan. Saya orang tua sedikit lah daripada awak ya. Okay. Jadi bila ke Sarawak, saya memang nak cuba laksa Sarawak. Jadi di fikiran saya, laksa tu macam laksa yang kita selalu makan. Macam kan? laksa Penang, laksa Kedah tu. Tapi bila saya dapat laksa Sarawak tu, saya terkejut. Saya macam, salah ke apa saya order ni? Sebab dia macam kari sedikit. Jadi berbezalah laksa Sarawak, dan itu kali pertama saya mencuba, dan saya harus cakap yang walaupun berbeza, sedap. Betul. Laksa Sarawak. Lagi satu sebab dia macam bihun kan. Betul. Dan itu mungkin yang kita lazim dengar dan mencuba. Tapi sebenarnya ada macam-macam menu. Kalau kita lihat, ada nonsom, ada pinasakan suda, ada ambuyat. Mungkin nama-nama ni kita tak pernah dengar. Tapi yang pasti hari ini kami akan berkongsi bersama dengan anda beberapa menu yang cukup luar biasa. Kalau anda penonton kami dari Sabah dan Sarawak, ada macam-macam menu yang ingin dikongsikan bersama kami, anda boleh kongsikan di ruangan komen di Facebook WHI TV3. Kita nak rehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Sebenarnya saya tak pernah lagi nak makan makanan Sabah. Saya teringin sangat nak rasa makan makanan Sabah seperti macam ambuyat tu. Sebagai orang Sabah, makanan yang paling saya suka ialah ikan basong masak ampak. Spelling dia AMPAP. Rasanya kalau dekat Semenanjung kita panggil sebagai ikan selayang. Makanan kegemaran dekat Sabah merupakan latuk. Latuk ni sejenis rumpai laut yang dimakan bersama perahan limau, sedikit cili dan bawang. Keistimewaan latuk ni, bila kita makan, kita akan rasa letupan dekat dalam mulut. Which is, itu yang membuatkan rasa macam lain daripada yang lain. Makanan di Sabah yang paling saya sukai, salah satunya ialah sokok. Sokok ini sangat sedap bila dihidangkan dengan ayam masak lengkuas dan ayam masak santan. Untuk Sarawak pula, saya teringin makan mi belacan sebab saya dengar kuah dia diperbuat daripada petis otak udang. Makanan Sarawak yang paling saya sukai adalah laksa Sarawak kerana
Laksa Sarawak ni dia memiliki rasanya yang unik. Saya teringin nak mencuba makanan Sarawak iaitu ayam panso. Sebab keistimewaannya ayam panso ini ia disediakan di dalam buluh. So pada saya mungkin enak rasanya. Itu dia menu selera Borneo. Tadi ada yang sebut teringin nak makan ambuyat. Ini dia ada di depan saya ni. Okey, selepas ini kita bersama dengan tamu akan kongsikan mengenai ambuyat ini. Tadi ada seorang lagi yang berkata teringin nak mencuba ayam panso ataupun manuk panso ni. Dekat depan saya ni ada sepinggan ayam manuk panso. Tapi nak tahu lebih lanjut mengenai menu tu, kita bersama dengan Encik Nelson Entap, pemilik Kapit Corner, yang akan berkongsi apakah itu manuk panso. Kita juga akan bersama dengan Chandra Anak Baha untuk berkongsi ambuyat dan juga tuhau. Ya. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan Encik Nelson dulu untuk manuk panso. Hello Encik Nelson. Hello. Ya, selamat pagi. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari sudah Encik Nelson. Okey, baik Encik Nelson. Di hadapan saya ni manuk panso. Kalau betulkan saya sekiranya saya salah, manuk tu maksudnya ayam. Panso tu cara dia masak dekat dalam menggunakan buluh. Betul ataupun tidak Encik Nelson? Ya, betul. Betul. Itu manuk itu bahasa Iban dan juga panso itu juga bahasa Iban. Setiap bahan-bahan yang dimasakkan dengan buluh dipanggil panso lah. Hebat Sugi, betul. Baik Encik Nelson, kalau boleh kongsikan keistimewaan dan juga asal-usul manuk panso ni Encik Nelson. Ya, ini asal-usul manuk panso ini memang daripada nenek moyang kita dulu, sebab dulu mungkin saya tak tahu sangatlah sejarah yang dulu, mungkin masa di hutan bukan tak ada periuk ataupun orang menggunakan buluh untuk masak nasi ataupun masak lauk dan sebagainya. Kerana buluh ini dia serbaguna. Dan perkataan itu manuk itu adalah dari bahasa Iban yang saya katakan tadi, dan kalau dia dah namakan manuk panso, maklumlah memang bahasa dari orang Iban. Tapi walau bagaimanapun orang warga bangsa yang lain tu dari etnik di Sabah, di Sarawak itu memang juga ada menggunakan buluh, tapi saya tak tahu bagaimana nama yang mereka panggil untuk ayam panso itu. Okey, kalau bercakap mengenai buluh, kita sering kali kaitkannya dengan lemang. Sebab itu yang sering dimasak kan dalam buluh. Jadi ayam panso ni Encik Nelson, bagaimana cara kita nak masaknya? Apa antara bahan-bahannya? Saya lihat ada sejenis daun yang digunakan dalam masakan ini. Boleh kongsikan Encik Nelson? Ya, untuk buluh yang digunakan untuk ayam panso adalah itu, kalau di sini orang katakan buluh madu, sebab kita gunakan buluh yang nipis ya, tapi bukan kecil seperti lemang. Dia besar sedikit supaya daging ayam tu boleh masuk dengan senang. Dan juga bahan-bahan yang kita gunakan, kalau di Sarawak kita ada tuhau ataupun umbut tepus, kita gunakan umbut tepus, tapi di Semenanjung ni umbut tepus agak mahal dan juga susah nak didapati. Kita gunakan bunga kantan dan juga umbut kantan, kita gunakan itu. Tapi kita dan yang bahan yang lain itu macam pucuk ubi dan juga kita campur dengan daging ayam tu, dan aroma dia beza dia dengan masakan lain, kerana aroma dia sebenarnya adalah dari buluh itu sendiri. Kalau buluh yang betul, aroma dia akan menjadi sedap lah, macam tu. Okey, baik. Encik Nelson, biasanya kalau nak masak dalam buluh ni agak memakan masa lah kan. Jadi agak-agak berapa lama masanya untuk masak manuk panso ni Encik Nelson? Ya, dia mengikut kepada api yang kita gunakan, yang kita bakar dia seperti mana kita masak lemang. Kalau kita gunakan api yang bagus, kayu yang bagus, dia tidak mengambil masa yang lama. Lebih kurang tak sampai 1 jam dia sudah masak. Tapi untuk dijual kita perlukan dia betul-betul masak. Kita perlukan boleh letakkan lebih lama, sebab
kalau dia lebih lama, dia lebih garing, dia lebih sedap. Macam itu. Dan Encik Nelson, kalau masak menggunakan buluh tu, tadi Encik Nelson berkata yang aroma itu lebih, orang kata lebih sedap dan memberikan kelainan sedikit. Tapi kalau kat rumah dah tak ada buluh Encik Nelson, macam mana boleh mereka kekalkan aroma itu dan kesedapan manuk panso ataupun ayam panso ini? Oh, sekarang ni sudah teknologi baru. Ada juga orang yang menggunakan paste ayam panso. Sekarang ni ada orang cipta satu paste ayam panso, tapi belum lagi susah, belum dapat lagi belum lagi famous di Semenanjung lah. Mungkin di Sarawak mungkin sudah ramai yang tahu. Pun ada juga yang tak tahu paste itu kena itu baru saja diperkenalkan. Ya, tapi aroma dia tak sama dengan bagaimana kita menggunakan ayam pantai itu buluh itu sendiri. Buluh itu sendiri dia ada aroma yang tersendiri. Ya. Wow, nampak tu hasilnya. Wow, memang sebiji macam yang depan sugitan ya. Betul. Jadi daun tu adalah daun pucuk ya? Pucuk ubi kan? Daun pucuk ubi. Ya, daun itu kita gunakan pucuk ubi. Jadi pucuk ubi yang pucuk muda dia lah yang tu. Jadi kena pucuk ubi kalau diletak di dalam masak dengan buluh juga pucuk ubi itu sedap juga, hanya tak payah banyak campuran. Ya, kena itu memang sudah tradisional kita orang Sarawak, orang Iban selalu gunakan buluh. Jadi kita tahu rasa bagaimana masakkan dengan buluh dan juga dengan yang dimasakkan dengan gas ataupun dengan periuk ya. Tapi pastinya kan kalau makan guna paste dengan buluh yang ori tu mesti lain. Kalau nak yang kau memang kena buluh juga kan Encik Nelson? Ya, betul. Tapi yang kat Semenanjung ni Hawa, kalau tak boleh mengidam ataupun teringin sangat nak makan, bolehlah ke Carpet Corner ya Encik Nelson. Boleh kongsikan di mana Carpet Corner ataupun restoran Encik Nelson ini? Carpet Corner itu adalah syarikat baru yang saya tubuhkan sebelum pandemik yang hari itu. Tapi apabila kami nak buat operasi, belum dapat operasi sepenuhnya. Jadi kami hanya ada buat operasi di Pasar Borneo lah. Kalau nak datang ke Pasar Borneo, kan boleh pergi ke website kami ataupun ke Facebook kami itu Carpet Corner sendiri dan juga direct kepada saya. Baik, di Seri Kembangannya Encik Nelson. Ya, betul, di Seri Kembangan. Baik Encik Nelson, selain daripada manuk pansuh ni, apa antara lain menu istimewa dari Sarawak yang dihidangkan di sini? Ya, saya di Carpet Corner kami ada menjual ikan pansuh juga, kami ada jual ikan pansuh dan juga penyaram dan juga umbut-umbut, masakan umbut yang lain. Dan jadi itu semuanya saya hanya memperkenalkan tradisional, masakan tradisional yang dari Sarawak lah. Itu yang saya nak dipertengahkan kepada masyarakat kita di Semenanjung inilah. Okey, baik. Terima kasih Encik Nelson berkongsi resepi manuk panso. Mereka yang ingin makan manuk panso bolehlah menghubungi Encik Nelson di Carpet Corner. Terima kasih Encik Nelson, jaga diri. Ya, terima kasih. Baik, seterusnya yang dinanti-nantikan oleh antara penonton kita tadi, ambuyat dan juga tuhau. Oleh itu, sebelum kita kenalkan tetamu kita, jom kita saksikan TikTok untuk cara membuat umai. Jom kita saksikan. Okey guys, jom hari ini kita nak buat makanan orang Borneo. Jarang kita dapat buat resepi daripada belah-belah Borneo. Jom hari ini kita buat umai ataupun ada juga orang panggil sebagai hinawa. Okey, untuk ini kita akan gunakan ikan tenggiri dan kita ambil isi dia. Kita asingkan daripada tulang, kita asingkan juga daripada kulit. Okey, isi yang telah pun kita asingkan ni kita akan hiriskan dia secara kecil-kecil dan kita akan campurkan dengan bahan perapan yang lain. Selain daripada ikan tenggiri, ikan bawal hitam boleh, nak pakai ikan merah pun boleh. Tapi kalau boleh memang kena guna ikan yang fresh, barulah rasa umai ni jadi lebih sedap. Okey, dekat bahagian tulang masih ada isi, kita korek bagi habis. Okey, gunakan 5 kasturi lebih kurang dalam 20 biji. Okey, kita ambil jus dia saja. Okey, 5 kasturi ni, awak cakap jus ni akan menyebabkan proses pemasakan kepada ikan secara semula jadi. Sebab kandungan asid dalam limau akan menyebabkan ikan tu masak. Okey, kita tapiskan, kita perapkan dia 15 minit. Kita boleh tengok nanti color dia bertukar sedikit putih. Okey, sediakan bahan-bahan lain seperti bawang merah, kita chopkan kita punya
punya halia. Kemudian kita akan potong hiriskan kita punya lada merah yang kita buangkan biji. Kemudian kita akan hiriskan dia secara kecil-kecil. Okey, untuk rasa yang lebih pedas, anda boleh letakkan cili padi dan kita akan tumbukkan menggunakan lesung batu. Kemudian kita akan masukkan ke dalam ikan. Kita tengok ikan tu dah mula bertukar warna kan, ada yang warna putih sikit. So maksudnya proses pemasakan dah bermula kat situ. Campurkan bahan-bahan yang lain. Kita campurkan semua termasuklah cili padi tadi dan kita akan kacaukan. Okey, kita letakkan juga garam, kita letakkan sedikit gula. Okey, kemudian kita akan letakkan kulit limau kasturi tu sedikit dalam tu. Kacaukan dan kita akan biarkan dia dalam 2-3 jam ataupun biar semalaman di dalam peti ais. Barulah kita makan. Okey, umai ni sedap kalau makan dengan nasi pun okey. Kalau nak makan macam tu saja pun dah okey. Jarang kita dapat makan resepi-resepi daripada belah Borneo. Jadi apa kata kita cuba buat resepi ni, sebab ni kan bulan 8, so kita kenalah meraihkan kemajmukan rakyat Malaysia. Selamat mencuba guys. Selamat mencuba. Ini dia. Ya, umai. Kalau anda di rumah terdengar perut bunyi perut berkeroncong, itu bunyi perut Hawa lah tu. Sugi. Okey, itu dia umai Betul-betul. yang dikongsikan melalui VT tadi yang ada di hadapan Hawa. Dan sekarang ni kami nak berkongsi dengan anda resepi ambuyat dan juga tuhau. Ya, bersama kita ialah Puan Chandra Anak Bahak dalam talian. Hello. Hello, selamat tengah hari. Selamat tengah hari, Puan. Wow, cantik dia. Puan berpakaian tradisi ke tu? Iya. Okey, baik. Okey, ramai nak tahu tentang ambuyat ni sebenarnya. Jadi kalau boleh Puan kongsikan asal-usul ambuyat ni. Apa itu ambuyat? Okey, ambuyat tu sebenarnya adalah sagu. Berasal dari sagu. So, kalau nak cakap asal-usul semua yang kat Borneo, memang dia pandai makan ambuyat. So, tapi majoriti orang sinonim dengan ambuyat dekat Sabah, sebab Sabah panggil sagu ni ambuyat. Kalau kat Sarawak panggil linut. Okey, dan kalau kita lihat Puan memang nampak macam sagu yang merah yang selalu kita makan dengan kelapa parut tu. Tapi mungkin Puan boleh kongsikan macam mana kita nak sediakan ambuyat ini? Ambuyat dia ada dalam dua bentuk, satu yang tepung, satu lagi yang fresh. So yang saya prepare ni adalah yang tepung. So tepung tu kita pancur dengan air sejuk biasa dulu. Lepas tu kita kacau-kacau sebati, baru kita tuang dengan air panas yang betul-betul menggelegak. Okey. Teruskan Puan. So kena cepatlah sebab takut dia betul kan. Okey, itu antara tipsnya. Biasanya kan ambuyat ni makan dengan apa ya, Puan? Biasanya makan dengan kuah ikan. Kadang-kadang ada juga yang makan dengan ayam pansuh, dengan sambal belacan. Okey. So, semua lauk-lauk yang kampung lah yang memang sesuai makan dengan ambuyat. Memerlukan kemahiran ya nak buat ambuyat ni. Tapi lah Puan, saya nak tanya satu soalan. Saya terbaca yang ambuyat ni kita makan memerlukan orang kata chopstick. Tak boleh guna tangan sebab tekstur dia sebegitu. Melekat. So chopstick boleh, sudu pun boleh dengan garpu. Okey, faham. Dan saya nak tanya kepada Puan Chandra juga sambil-sambil kita melihat paparan tu. Saya terbaca yang ambuyat ni ada pantang larangnya bila nak makan. Betul ataupun tidak? Tak adalah dia. Yang penting cara kita buat tu. Okey, baik. Okey, biasanya kalau air dia cukup. Kalau air dia cukup, yang air bancuhan dia cukup, air panas cukup, memang dia akan jadi. Jadi kalau untuk orang pertama kali nak buat ambuyat ni mungkin agak mencabar. Jadi tips nak buat ambuyat ni, Puan? Masa bancuhan tu kena pastikan yang dia punya air tu dia tak cair sangat. Bila kita angkat dia tuang dia jatuh, dia macam melikat sikit. So memang jadilah. Kalau dia terlampau cair memang dia tak jadi. Puan, biasanya ambuyat ni kan adakah dimakan secara harian ke ataupun apabila acara-acara istimewa saja? Kalau dulu-dulu biasanya kita makan masa kat sawah kan, sebab ni boleh juga sebagai pengganti nasi juga. Tapi sekarang ni dia tak kira perayaan ke apa, semua berdal je sekarang. Okey. Itu ambuyat. Tapi nak tanya Puan, ambuyat ni tadi Puan berkata ada dua jenis. Ini yang jenis yang dibuat daripada tepung. Yang jenis keduanya yang macam mana tu Puan? Yang satu lagi dia fresh. Dia memang bau rumbia, pokok rumbia tu. Okey.
Jadi macam mana tu Puan? Yang tu sama juga proses dia, cuma nak dapatkan tu payah sikit sebab dia kena ambil dari Borneo kat sana, dekat Sabah, Sarawak. So memang kualiti dia kena jaga sebab dia cepat basi. Okey, faham. Tapi rasanya samalah, lebih kurang. Rasa sama, cuma dia punya rasa aroma dia tu lebih kuat, lebih pekat lagi, kuat lagi pokok rupiah ni. Okey, baik. Okey, itu mengenai ambuyat. Memang saya pernah cuba makan dengan chopstick, tapi memang perlu kemahiran. Kena praktis lagi. Okey, seterusnya kita nak tahu tentang tuhau pula, Puan Chandra. Apa itu tuhau? Ya, tuhau ni kalau kat Sabah panggil tuhau, kalau kat Sarawak tepus. Dia sejenis adik-beradik kantan lah. Cuma bau dia kuat sikit daripada kantan. Okey. Itulah bila kita tengok gambar kan, dia nampak macam serai pun ada juga. Betul. Dan tadi Encik Nelson pun ada berkata yang kalau tak dapat tuhau sebab di Semenanjung mahal, boleh guna kantan, kan, bunga kantan. Okey. Dan biasanya masak apa? Umbut tuhau ni Puan masak macam mana tu? Saya baca orang masak makan dengan sambal dan macam-macam lagi. Kalau Puan? Ya. Biasanya dia pelbagai menu lah. Kita boleh, ada yang boleh rapah macam tu je, macam buat ulam. Ada yang tumis sambal belacan. Ada juga yang sekarang dia yang glamour, popular lah, dia buat jeruk tuhau. Okey. Kalau jeruk tapi yang saya buat ni, saya tumis dengan losun, tumis dengan bawang, semua dengan ikan masin. Memang rasa dia cukup lah. Okey, kita nak belajarlah kalau buat resepi tu bagaimana, Puan Chandra. Semua bahan-bahan dia tu kita prepare and kita tumislah semua. Yang penting dia cukup bahan-bahan dia tu. So aroma dia memang akan naik. Selera memang akan naik jugalah. Dan memang berkhasiat. Saya tengok semua bahan yang Puan masukkan fresh dan senang sahaja. Minyak pun kurang. Betul. Dan saya ni suka makan bunga kantan. Jadi adakah rasa tuhau ni Puan sama seperti bunga kantan? Tak sama. Tak sama. Tuhau dia lebih lain aroma dia. Okey, ni mungkin orang yang pertama kali mencuba dia kurang gemar rasa tuhau tu, tapi bila dah lama-lama nanti memang dia akan mencari tu. Kenapa tu, Puan Chandra? Kenapa orang yang pertama kali rasa tuhau ni dia akan kurang gemar, Puan? Sebab bau dia tu, yang dia kuat bau dia daripada bunga kantan. Tapi bila dah mencuba, memang letak ke tepi bau dia. Dia dah ada bau dia. Macam petai jugalah kan? Macam petai jugalah. Okey, tapi kalau kami nak mencubanya, memang kalau kami tanya, okey saya nak makan tuhau, memang orang akan bawa kami makan tuhau ataupun susah nak dapat tuhau, macam mana tu Puan? Dia kena kadang-kadang susah juga sebab yang fresh tuhau ni kita import dari Borneo. So memang so far tak ada kat sini. So memang semua dari kat sana. Dari Sabah ataupun Sarawak kan. Baik, faham. Puan, tadi pun ada sebut rasa tuhau ni agak kuat kan. Jadi kita nak tahu apa antara lauk lain ataupun tuhau ni sesuai nak makan dengan apa? Tuhau ni sesuai makan dengan nasi juga. Ataupun kalau yang dah dibuat jeruk tu, kita boleh makan dengan mi, dengan Maggi, dengan apa-apa je lah. Dengan nasi, dengan ambuyat. Okey. Tapi Puan Chandra, di hadapan saya ni ada minuman yang saya kira daripada Puan hantar. Apa minuman ni Puan? Yang tu kopi gula apung. Kopi gula apung. Kopi gula apung. Memang signature di Sarawak lah gula apung ni ya? Okey. Memang gula apung import dari Sarawak juga. Semua kita order dari Sarawak. Okey, baik. Dan kalau orang ingin mencuba antara menu daripada Puan Chandra, termasuklah kopi gula apung ni, di mana mereka boleh menghubungi Puan? Okey, so far memang saya beroperasi dari rumah sebab pandemik ni, so kita tak boleh join event, tapi sekarang ni boleh dapat kat Pasar Borneo sebab saya salah seorang peniaga kat situ. So boleh pergi dekat Facebook saya, CF Biz Excellent. So kat situ saya akan update semua menu-menu. So, kalau nak order boleh WhatsApp saja saya. Siapa yang nak tempah ke untuk house blessing ke, untuk birthday ke, boleh je.
Okey, baik. Terima kasih banyak Puan Chandra kerana bersama kami. Okey, sama-sama. Lepas ni bolehlah cuba ambuyat ataupun tuhau, umai, ayam panso dan juga minuman ini. Selepas ini pula kita nak kongsikan mengenai seorang pengusaha kek lapis. Tetapi kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini.